Muslimin muslimat, apakah hukum korban? Sunat muakkad dan mazhab Syafi'i kita pegang kepada korban adalah sunat muakkad dan makruh bagi orang yang mampu tidak buat korban, makruh. Kalau mazhab Hanafi mengatakan korban, berpegang kepada korban itu wajib. Mereka berpegang kepada ibadah korban wajib bagi mereka yang mampu. Maksudnya berdosa siapa yang mampu ada simpanan dalam bank. Bukan tak ada simpanan tapi sayang nak keluar 750, 780, sayang nak keluarkan. Kalau mazhab Hanafi ataupun Hambali, hukumnya berdosa besar sebab mereka berpegang kepada hukum ibadah korban wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu wajib. Muslimin muslimat. Kenapa? Apakah dasar ada mazhab, ada imam besar mazhab mengatakan wajib? Ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mampu melakukan korban tetapi enggan, tapi tak mahu. Mampu buat ibadah korban tapi tak mahu. Nabi sebut, jangan mendatangi tempat ibadatku. Maksudnya jangan datang masjid. Jangan datang dekat dengan Rasulullah. Nabi tak nak jumpa. Nabi tak suka. Nabi menyatakan kemarahan Nabi SAW. Siapa yang mampu tapi tak buat ibadah korban, jangan datang ke tempat ibadahku. Sebab itulah sebahagian mazhab, sebagian ulama mengatakan wajib ibadah korban bagi yang mampu. Tapi kita pegang pada mazhab Syafi'i yang mengatakan sunat muakkad namun makruh. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Adakah kita ni nak buat sesuatu yang Allah tidak suka? Kalau nak benar masuk syurga Allah, nak redha Allah, buatlah apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka? Allah sangat suka sampai Allah memujuk kita. Sampai Nabi pujuk kita. Kan? Binatang korban itu akan dibangkitkan di mahsyar menjadi saksi kamu. Dan sebelum darah menitik, redha Allah sampai dulu. Muslimin muslimat. Dalam satu hadis Nabi kata, 3 perkara yang wajib bagiku, sunat bagi umatku. Apa dia? Korban. Nabi wajibkan diri Nabi. Kemudian salat witir sebelum tidur. Kemudian salat duha. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita kata tak mampu, adakah kita sedang menipu diri kita? Kalau betul-betul tak mampu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan semudahnya kita menyebut tak mampu dalam keadaan Allah tahu kita mampu. Adakah kita menipu diri dan menipu Allah? Benda ni perkara yang susah nak dijawab, muslimin muslimat. Kita bila nak pergi bercuti, bayangkan kita pilih hotel. Kita tak kira masa tu duit. Kita kata tak apalah, bukan selalu. Kita pun sewa hotel, lepas tu makan sedap-sedap. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita belanja makan satu keluarga sambut hari lahir habis ribu. Kadang habis 500, 600, 700. Kadang beli handbag mahal-mahal, beli handset mahal ribu-ribu. Kita boleh beli, kita boleh buat, kita sebenarnya mampu. Tapi bila sampai ibadah korban, kita keluar perkataan tak mampu. Tak apalah, kamu buat ibadah korban, kamu mampu, saya tak mampu. Benarkah kita tidak mampu? Bukankah apabila kita nak sesuatu daripada bahagian dunia, kita paksa diri kita, kita kerja keras, kita usaha sampai kita mampu? Adakah kita sanggup apabila tiba seruan Hari Raya Aidul Adha untuk buat korban, sanggup tak kita sebut di depan, walaupun kita kata kita bukan sebut declare depan Allah, tapi kita sebut depan manusia, kita kata kita tidak mampu. Jadi macam Ustazah nak paksa kan? Ya memang. Kalau boleh kita nak beri kefahaman sebab apa kita akan berterima kasih kepada orang yang paksa kita buat ibadah korban. Sebab apa? Inilah antara ibadah yang paling Allah cintai. Muslimin muslimat, Zulhijjah adalah satu bulan yang mana sehingga Nabi SAW bersabda, tidak ada ibadah yang lebih disukai oleh Allah, iaitu apabila tibanya bulan Zulhijjah, yang mana ibadah yang kamu lakukan itu Nabi kata lebih baik daripada kamu berjihad di jalan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat Nabi, adakah lebih baik daripada berjihad jalan Allah? Nabi kata ya lebih baik. Muslimin muslimat, ini adalah satu bulan yang diberkati Allah, yang mana bulan ini dipilih untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Bulan ini dipilih oleh Allah untuk mengenang pengorbanan kekasih Allah, iaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Daripada bulan ini jugalah adanya ibadah umrah dan ibadah haji. Jadi sebab itu bulan ini disebut di dalam hadis Nabi, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah apabila kamu melakukan satu ibadah. Apapun ibadah kamu lakukan, Allah sangat cinta dan ini adalah hari-hari yang terbaik. Sahabat Nabi bertanya,
Adakah ia lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Nabi kata, ia lebih baik daripada kamu keluar berjihad di jalan Allah. Lepas tu Nabi kata, namun berjihad sehingga syahid itu lebih baik. Nabi beri penjelasan begitu. Jadi ibadah bulan Zulhijjah ini, lagi-lagi 10 terawal ini, antara tuntutannya adalah perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan solat-solat sunat, perbanyakkan baca Quran. Tetapi tapi pahala ibadah yang paling Allah cinta melebihi daripada semua ibadah yang kita sebut tadi. Zikir, selawat, solat fardu tu ialah solat sunat. Sedekah tidak boleh menyamai ketinggian dan besarnya pahala ibadah korban. Faham ya? Ibadah korban. Tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, marilah kita sama-sama bekerjasama, berjuang, muslimin muslimat, untuk sama-sama memberikan bahagia kepada seramai mungkin asnaf fakir miskin, terutamanya di kawasan yang minoriti Islam di Sabah dan Sarawak. Kalau kita kata kenapa orang Islam di Sabah Sarawak tak tolong sesama mereka? Kerana orang Islam adalah minoriti, kemudian mereka bukan memiliki kuasa ekonomi, tak ramai yang mampu. Di kalangan Islam sendiri tak ramai yang mampu. Jadi kita menyasarkan ibadah korban dalam negara. Mudah-mudahan kalian boleh bersama dengan kami. Kalau dalam selain daripada Sabah Sarawak, ibadah korban dengan kami melalui ladang ternak ummah, kita harganya adalah 780 melalui ladang ternak ummah. Sebab apa? Daging memang sangat mahal, dan lembu yang kita pilih bukan lembu small, bukan lembu kecil, lembu yang medium, yang berat dan besar, lembu yang gemuk. Kita ambil daripada ladang ternak ummah yang ada di Sungai Yu. Ladang ternak ini memang di bawah kami sendiri. Saya bersama dengan encik suami Ustaz Hazmi Dimash adalah pengasas yang membuka ladang ternak ummah bersama dengan tim semua. Jadi itu hasil infak orang ramai. Kos infak orang ramai adalah pembinaan, tetapi untuk kos maintenance, untuk kos lembu dan sebagainya. Jadi siapa yang nak buat korban dalam Malaysia, kami ni semalam kita ada buat pengumuman dalam grup aktivis. Kita kata korban setakat ni 100 orang, baru 100 ekor yang buat korban dalam Malaysia. Bila bagi kepada 13 lebih kurang dalam 7 ekor negeri. Terus ada yang mesej saya secara personal. Sebab adik saya juga adalah aktivis. Aktivis juga, dia wakil Selangor. Terus mesej saya, Kak Mak, adik saya panggil Kak Mak. Kak Mak, kenapa macam ni Kak Mak? Kenapa setiap negeri jadi 5 ekor saja, 7 ekor saja? Saya tanya kenapa? Sebab ada negeri ni, contoh ada beberapa negeri, bukan Sabah Sarawak ni, negeri dalam Malaysia ni. Kak Mak, kenapa ni Kak Mak? 5-7 ekor. Cerita kisah, kalau saya nak tunjuk pun saya boleh baca saya boleh baca komen adik saya namanya Asiah. Minta maaf lah ya, Kak Mak sebut nama Asiah ni. Bagus juga Asiah mesej Kak Mak malam tadi. Baru Kak Mak tahu. Sebab saya ni ingatkan dah banyak korban dalam negara, rupanya sikit. Asiah mesej, dia kata, Kak Mak sedih sangat aktivis ni. Sebab, okey, betul ke memang decide 5 ekor je untuk setiap negeri? Sebab mulanya cakap 20 hingga 30 ekor setiap negeri. Ada beberapa aktivis negeri dah all out cari banyak masjid untuk terima 20 ke 30 ekor. Sekarang baru dimaklumkan dapat 5 ekor. Okey, ada ni dia kata, dah janji 6 buah sekolah, 2 masjid, 1 surau. Masing-masing dah meeting semua. Yang sekolah tu dah berapa kali meeting sebab sekolah tu terpencil. Memang dia orang excited sangat. Subhanallah, muslimin muslimat. Contoh ya, ada wakil di pedalaman. Setiap negeri ada pedalaman. Selangor ada pedalaman. Terengganu ada pedalaman. Kelantan ada pedalaman. Aktivis kita ni memang cari kawasan yang asnaf fakir miskin. Yang mana kampung tu tak ada orang mampu buat ibadah korban. Ini bukan kawasan bandar ni, kawasan pedalaman. Kampung tu semua orang susah, tak mampu buat ibadah korban. Kalau mampu pun 1-2 bahagian tak boleh nak sembelih pun lembu, sebab tak cukup 1 ekor lembu. Aktivis kita ni memang kita minta cari kawasan asnaf fakir miskin. Kalau pergi sekolah-sekolah pedalaman, di Kedah pun ada pedalaman, Perak pun ada pedalaman. Aktivis kita dah bergerak, dah buat meeting, orang kampung dah seronok, pihak sekolah dah seronok. Lepas tu semalam Asiah bagi tahu, adik saya bagi tahu, Kak Mak, saya pun baru tahu semalam. Rupanya bila saya tanya tim, kenapa kita kata 20 ekor? Diorang dah buat meeting.
Mereka pun bagi tahu, ustazah, untuk makluman sebenarnya ramai yang nak buat korban luar negara, jadi dalam negara sangat sedikit. Bila saya tahu macam tu, saya kata macam mana pun kita sekarang ni kena gempurkan meramaikan orang buat ibadah korban dalam negara. Memang nak bersaing dengan korban luar negara payah. Sebab harga dalam negara 780, harga luar negara 300 lebih. Ramai orang kita lebih cenderung ambil luar negara sebab murah. Tapi kita kena ingat, Nabi SAW sendiri menyuruh dan memerintahkan sunat buat ibadah korban dengan yang terbaik. Sampai Nabi pernah buat korban dengan 2 ekor kambing yang putih, sebab Nabi kata yang putih lebih baik, yang gemuk itu lebih baik. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, tolonglah kita buat ibadah korban bukan memilih mana yang paling murah, tapi pilih yang mana lebih terbaik, mana lebih afdal. Sebab korban yang kita buat ini adalah untuk Allah. Korban yang kita buat ini bukan kita berkorban demi anak, berkorban demi suami, berkorban demi isteri. Ini korban yang peringkat kita ada manfaat. Maksudnya dapat manfaat dunia. Kita kan berkorban untuk anak, anak pun sayang kita. Dapatlah tu, di dunia lagi dapat. Kita berkorban untuk suami, suami pun sayang kita, dapat manfaat dunia. Tapi korban untuk Hari Raya Aidul Adha adalah korban yang kita sembahkan kepada Allah. Jadi kita beri yang terbaik daripada harta yang Allah beri, keluarkan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, tidak ada korban, tidak ada amalan yang lebih Allah cinta apabila tiba Hari Raya Aidul Adha melebihi daripada ibadah korban. Kerana setiap binatang, tanduk, kuku, bahkan bulu-bulu binatang tersebut, binatang korban itu akan dibangkitkan di mahsyar kelak menjadi saksi. Dan Nabi menyambung hadis itu, sebelum darah binatang korban jatuh menitik ke bumi, sebelum jatuh menitik ke bumi, redha Allah sampai dulu. Muslimin muslimat, 1,000 yang kita keluarkan, 780 kita keluarkan. Untuk korban di Semenanjung 780, korban di Sabah Sarawak 1,001 bahagian. Masya Allah. Apalah sangat nilai 1,780 itu dibandingkan dengan nilai redha Allah. Nilai redha Allah. Allah akan beri redanya kepada kita sebelum binatang korban yang kita buat itu darahnya menitik ke bumi. Sebab itu saya jumpa orang yang faham tentang nilai besarnya ibadah korban. Mereka sanggup datang, ustazah, saya baru faham besarnya nilai ibadah korban. Selama ni saya ingat dah cukup saya buat tahun lepas. Sebab ramai orang, saya dah buat korban tahun lepas, tahun ni bagi peluang orang lain lah pula. Sebenarnya kita makruh memberikan laluan kepada orang lain, sedangkan pahalanya kita yang kena kejar. Ada yang datang, ustazah ini cincin emas saya tak tahu nilai berapa. Saya nak buat ibadah korban. Ustazah, saya pergi Ar-Rahnu, saya pergi gadaikan gelang saya. Alhamdulillah saya gadai tu 4,000 dapat. Saya ambil 780. Saya ambil 780 saja. Sebab saya bimbang tahun depan saya dah tak ada. Tuan-puan, kekuatan kita nak beribadah korban, kita anggap ini adalah peluang terakhir kita. Belum tentu Hari Raya Aidul Adha akan datang kita dapat buat ibadah korban. Orang yang faham nilai ibadah korban, dia akan korbankan duit dia, walau dengan apa jua cara. Sebab itu ada orang tua datang bawa tabung lah, ustazah ini tabung nak buat korban. Saya tahu ustazah pergi hantar kepada asnaf fakir miskin, ustazah melalui NGO, melalui ladang ternak. Tuan-puan sekalian, macam tahun lepas orang buat korban dengan kami 700 ekor. Kita buat non-stop, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Siap saja contoh 20 ekor siap, 20 ekor terus jalan pergi ke Kedah. Siap 20 ekor terus jalan. Kita tempah lori ni lah. Lori apa ni? Pengurusan kita tempah lori sejuk beku. Siap 30 ekor. Tahun lepas alhamdulillah yang buat korban dalam negara 700 ekor, 600 lebih dengan kami. Jadi setahun lepas kita boleh edarkan sebanyak mungkin. Siap 20 ekor pergi hantar ke Kelantan. Sebab aktivis kita dah tunggu kat Kelantan. Hantar melalui lori sejuk beku. Kita sewa lori sejuk beku. Jadi aktivis kita pun hantar kampung ni, kampung orang-orang susah. Potong-potong, seronok mereka. Jadi kita mengharapkan tahun ini pun sama. InsyaAllah kita menggempurkan iklan ataupun kita mengajak seramai mungkin untuk buat ibadah korban dalam negara. Sebab walaupun kita tahu luar negara Kemboja kami pergi, memang ramai asnaf fakir miskin. Subhanallah,
tetapi di dalam negara juga sangat banyak.